Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir an-naf'a wal intifa' wal ifadata wa istifadata wal hath 'ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha' mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Baik, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, minggu ini kita akan sambung kembali program membedah buku kita bersama beberapa buah pilihan buku. Dan pada minggu ini buku yang bakal dibedah adalah buku karya yang ditulis oleh Dr. Ahmad Sanusi Azmi, yang berjudul Mengapa Allah Mencela Orang yang Solat. Jadi buku ni sebenarnya walaupun tajuk dia menunjukkan seolah-olah macam buku ni khusus nak membahaskan mengenai Allah mencela orang yang solat dalam Quran tu, wailul lil musallin tu. Cumanya bila kita baca balik isi kandungan dan juga apa yang dibahaskan dalam buku ni sebenarnya bukan berkenaan dengan isu tu saja. Sebenarnya tajuk ni bagi saya dia sekadar untuk menunjukkan salah satu bab dalam buku ni. Salah satu bab dalam buku ni ialah berkenaan dengan mengapa Allah mencela orang yang solat. Jadi buku ni ialah merupakan kompilasi penulisan-penulisan ringkas yang ditulis oleh Dr. Ahmad Sanusi Azmi hafizahullah taala, yang mana ianya berkisarkan mengenai kita panggil tadabbur lah. Tadabbur ataupun tadabbur maudhu'i. Maksudnya tadabbur berdasarkan tema tertentu. Tadabbur ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu. Kita dalam pengajian tafsir kita punya istilah yang kita panggil sebagai tafsir maudhu'i, iaitu kita menafsirkan ayat berdasarkan topik dan tema yang tertentu. Cumanya di dalam karya ini dia tidaklah sampai ke tahap menafsirkan. Ia lebih kepada tahap mentadabbur, iaitu cuba memahami makna untuk dijadikan renungan, untuk dijadikan pengajaran. Jadi dalam buku ni bila kita sebut ia merupakan kompilasi pendek, penulisan-penulisan pendek berkaitan dengan tadabbur ayat yang tertentu. Jadi dalam ni dia mempunyai banyak sangat subtopik, banyak sangat. Secara umumnya buku ni dibahagikan kepada 8 bahagian. Secara umumnya buku ni dibahagikan kepada 8 bahagian. Bahagian yang pertama ialah bahagian akhlak. Bahagian akhlak. Bahagian akhlak ni terkandung dalamnya lebih kurang 31 bab. Cuma semua ni pendek-pendek lah. Antara bab yang terkandung dalam akhlak ialah berkenaan dengan adab orang beriman dengan Allah, pemudi dalam Al-Quran, akidah dan moral saling berkaitan, bagaimana puasa kita dan banyak lagi lah. Yang bahagian kedua ialah berkenaan dengan bahagian akidah. Bahagian akidah ni ada lebih kurang 10 bab. Dalam akidah ni ada sekitar 10 bab. Manakala bahagian ketiga ialah bahagian mengenai amalan. Bahagian amalan ni ada lebih kurang 10 bab juga. Kemudian bahagian ibadah pula ada sekitar 14 bab. Kemudian bahagian yang kelima ialah berkenaan dengan ilmu. Berkenaan dengan ilmu. Dia mempunyai sekitar 8 bab. Kemudian bahagian pekerjaan hanya ada 2. Kemudian bahagian ketujuh berkenaan dengan pemimpin negara ada sekitar 8 bab juga. Dan yang terakhir bahagian sirah kita mempunyai sekitar 14 bab. Jadi total keseluruhan kita ada lebih kurang 103 bab. Ini memang banyak lah. Cuma jangan risau, dia sekadar penulisan pendek. Jadi apabila kita baca tu, dia tak rasa penat. Sebab pendek-pendek. Habis dah. Tapi dia banyak tajuk. Jadi kita akan dapat pelbagai intipati lah. Pelbagai intipati yang ada dalam buku ni. Banyak input yang kita boleh dapat. Baik. Jadi InsyaAllah kita akan cuba bedah beberapa bab. Bahkan nak bedah semua tak boleh lah. Nanti tak sempat. Jadi kita bedah beberapa bab. Kita ambil satu bab. Itu bab yang menjadi topik utama dalam buku ni lah. Iaitu mengapa Allah mencela orang yang solat. Baik. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un dalam ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang mendirikan solat. Jadi pada zahir ayat ni dia memberi satu persoalan yang agak
apa kita kata, memberi satu persoalan yang agak menjadi buah fikiran kita, iaitu kenapa orang yang solat pula nak dicela kan? Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita solat kan. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Dan suruhlah rakan-rakan ahli keluarga kamu untuk solat dan bersabarlah dalam keadaan solat tu. Okey. Dan banyak lagi ayat-ayat lain di mana Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menunaikan solat. Tapi kenapa dalam ayat ni, mengapakah dalam ayat ini Allah Ta'ala seakan-akan mencela orang yang solat? Okay, maka celakalah bagi orang-orang yang mendirikan solat. Ini satu persoalan yang mana pernah ditanyakan. Okay. Maka di sinilah kita mengatakan tak boleh kita nak memahami Al-Quran dengan sendiri kita. Kita kena memahami dengan penafsiran para ulama. Sebab tu di dalam ilmu tafsir ataupun ilmu usul tafsir, para ulama membahagikan tafsir ni kepada 4 jenis. Okay. Seingat saya ni kalau Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tafsir ni dia ada lebih kurang 4 jenis. Okay, ataupun ayat Quran lah. Okay, ayat Quran kita. Ayat Al-Quran ni dia ada lebih kurang 4 jenis ataupun 4 kaedah. Ayat Al-Quran yang pertama ialah ayat Quran yang mana penafsiran ayat tersebut hanya Allah sahaja yang tahu. Okay, penafsiran tersebut hanya Allah sahaja yang tahu. Yang kita panggil sebagai qismun ista'tharahullahu bi'ilmi. Itu bahagian yang mana hanya Allah sahaja yang tahu. Contohnya seperti Alif Lam Mim. Okey, Alif Lam Mim tu huruf muqatta'ah kita panggil. Penafsirannya yang tepat ialah hanya Allah saja yang tahu. Okey, tidak ada orang pun tahu. Ini kan penafsiran ulama sekalipun hanya dikatakan sebagai satu pandangan yang qil saja, dia bukan satu pandangan yang tepat. Baik. Itu yang bahagian yang pertama. Bahagian kedua ialah penafsiran yang mana hanya di kalangan para ulama yang rasikhin saja yang mengetahui penafsiran tersebut. Okey. Contoh macam ayat ni lah, fawailul lil musallin. Okey. Kita kalau orang yang awam, orang yang mana tidak ada asas agama yang kukuh ataupun tidak ada pengetahuan agama yang mendalam, maksudnya tidak mencapai martabat ulama lagi. Okey. Kalau kita tak melihat pada penafsiran ulama, kita akan memahami ayat ini dengan cara yang salah. Kita akan faham secara literal bahawa Allah memang membenci orang yang solat dan Allah mencela orang yang solat. Sedangkan ini bertentangan dengan ayat-ayat lain yang Allah suruh kita ataupun menyuruh hamba-Nya untuk menunaikan solat. Jadi sebab tu kita kena lihat penafsiran para ulama dalam masalah ni. Itu bahagian yang kedua. Bahagian ketiga ialah penafsiran yang mana ayat Al-Quran yang mana penafsirannya diketahui oleh ahli Arab ataupun ahli bahasa Arab. Maksudnya hanya semata-mata dengan bahasa Arab kita boleh memahami ayat tersebut. Okey. Dan bahagian yang keempat ialah ayat yang mana orang awam pun mampu mengetahui. Okay, contoh macam firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Jadi dalam ayat tersebut, kita yang masyarakat awam yang mana tidak mencapai martabat ulama pun boleh faham kan. Itu antara 4 bahagian yang mana ulama mengatakan ayat Al-Quran yang mempunyai penafsiran. Okay. Penafsiran pertama hanya Allah yang tahu. Penafsiran kedua hanya para ulama. Penafsiran ketiga melalui kaedah bahasa Arab. Penafsiran yang keempat lah orang awam pun boleh faham. Baik, yang fawailul lil musallin ni ialah kita meletakkan di kategori yang kedua lah. Okay, iaitu kategori yang hanya ulama yang memahami. Okay, sebab tu dia ada satu golongan, dia golongan makrifat lah kononnya. Okay. Dia bukannya makrifat betul pun, dia sekadar mendakwa aja dia tu orang makrifat. Bahawa kita tak perlu nak menunaikan solat. Sebab apa? Sebab kalau menunaikan solat pun Allah cela, buat apa kita nak menunaikan solat? Ni satu dakwaan lah. Dakwaan daripada golongan sesat. Okey, jangan diikuti lah. Ada berdalilkan Allah kata fawailul lil musallin. Maka celakalah untuk orang yang menunaikan solat. Maka kenapa kita nak tunaikan solat lagi? Ni golongan-golongan yang mendakwa diri mereka ni ahli ma'rifat. Okey, sedangkan menurut para ulama, orang yang solat kat sini bukanlah kulluhum, bukanlah kesemua mereka. Tak, akan tetapi sebahagian daripada mereka. Siapa dia sebahagian daripada mereka tu? Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni seorang sahabat yang mana dikurniakan oleh Allah Ta'ala keilmuan di dalam ilmu tafsir. Disebabkan berkat Rasulullah SAW berdoa kepada beliau. Iaitu Rasulullah berdoa kepada beliau.
Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Okey, Allah, moga engkau mengfaqihkan dia dalam agama dan memberikan kefahaman dia terhadap ayat-ayat Al-Quran. Okey. Maka kata Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini, apa dia? Siapa dia yang di kalangan musalli ni? Allazina yuakhirunaha an awqatiha. Iaitu golongan yang melewat-lewatkan solat daripada waktunya. Ni yang dicela oleh Allah Ta'ala yang kata Ibn Abbas. Okey. Contoh solat apa? Solat Maghrib 7.21. Mereka menunaikan solat Maghrib lebih kurang 8.21. Sejam setelah tu, lebih kurang lagi 8 minit sebelum nak masuk Isyak. Golongan-golongan sebegini yang Allah Ta'ala cela. Okey. Kerana mereka ni menangguh-nangguhkan perkara yang sepatutnya dicepatkan. Okey. Dalam isu kita berbuka puasa tu cerita lain lah. Sebab kita berbuka puasa memang dituntut untuk membuka puasa terlebih dahulu. Maka tak ada masalah lah kalau kita nak lewatkan sedikit, bagi Chan nak makan apa semua, yang tu tak ada masalah. Ni masalahnya kalau tak ada apa-apa urusan, dilewatkan dengan tanpa sebab. Ini yang Allah Ta'ala mencela ni. Okey. Jadi dia ibarat yang mudah kita nak faham dalam masalah ni, seolah-olah macam kita ni mendapat jemputan daripada raja untuk hadir ke istana. Okey, petang ni datang ke istana pukul 5. Okey. Pukul 5 majlis nak mula. Okey, datanglah pukul 5. Jadi kita datang berapa? Kita kalau raja dunia jemput kita datang 4.30 ataupun pukul 4. Sebab takut lewat, takut kena marah, betul tak? Tapi kalau raja segala raja, yang Allah Ta'ala menyeru kita untuk menaikkan solat, satu jemputan juga tu. Okey, pada pukul kalau Maghrib 7.22 ataupun kalau Zuhur Said 1.20 lebih. Sepatutnya kita kena sampai pada waktu tu lah. Ni bayangkan kalau kita dapat jemputan di raja pukul 5, kita sampai pukul 6. Majlis mula pukul 5. Agak-agak macam mana? Kita pun tak boleh bayang sebab tak ada siapa rasanya berani nak buat macam tu. Sebab apa? Sebab mereka hendak melihat raja di dunia. Mereka nampak raja di dunia ni boleh buat apa. Tapi masalahnya raja di akhirat nanti, ataupun raja segala raja sekarang ni, orang tak nampak. Okey. Sebab tu Allah Ta'ala memuji golongan yang beriman dengan perkara gaib ni. Kerana mereka boleh beriman dengan perkara yang dia tidak nampak. Allah Ta'ala. Mereka tak nampak Allah Ta'ala, tapi mereka beriman seolah-olah macam mereka melihat Allah ada di depan mata. Sebab tu kata hadis hadis iman, Islam, iman dan ihsan tu, dalam bahagian ihsan tu apa Rasulullah kata? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan dalam beribadah ni macam mana? Ialah kamu beribadah seolah-olah Allah Ta'ala ada di depan kamu, dengan mana kamu melihat Allah Ta'ala. Okey, ka'annaka, seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Kata lagi Allah Rasulullah kata lagi, fa in lam takun tarahu. Baik, meskipun kamu tidak melihatnya sekarang ni, fa innahu yarak. Sungguhnya Allah Ta'ala melihat kamu. Jadi ini isyarat kepada untuk seorang tu sentiasa merasai Allah Ta'ala tu melihat. Okey, yang ini dalam istilah tasawuf kita panggil sebagai al-muraqabah, iaitu sentiasa merasakan diri tu diperhatikan. Bila kita sentiasa merasakan diri tu diperhatikan, maka kita akan merasai keberadaan Allah Ta'ala tu dengan lebih mendalam, yang membuatkan kita ni menjadi hamba yang sebenar-benar hamba. Okey, jadi kita taklah melewat-lewatkan solat dan sebagainya. Okey, bahkan kata Ibn Abbas lagi, ayat ini seakan-akan untuk menempelak golongan munafiqin yang memandang ringan terhadap solat. Orang munafik ni memanglah, okey, munafik ni ialah golongan yang mana zahirnya Islam, batinnya kufur. Okey, zahir mengatakan mereka ni beriman kepada Allah, tapi dalam jiwa mereka beriman kepada Al-Lata dan Uzza. Ini golongan munafik pada zaman dulu lah, yang dikepalai oleh Abdullah bin Salam. Okey, kata Ibn Abbas, humul munafiquna yatrukuna as-salata sirran yusallunaha alaniyatan wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Jadi kata Ibn Abbas, mereka ni, orang munafik ni, dalam keadaan sembunyi, maksudnya dalam keadaan di belakang manusia, di belakang takbir, okey, mereka ni meninggalkan solat. Maksudnya kalaulah satu saat ataupun satu waktu solat mereka tidak bersama dengan orang mukmin, mereka tidak akan mendirikan solat. Okey, sebab mereka ni berlakon saja, tasatur saja.
Okey, tasattur istilahnya. Tapi apabila bersama dengan orang mukmin di hadapan khalayak ramai, yusallunaha alaniyatan. Mereka solat secara beramai-ramai, yang ini secara terang-terangan. Maksudnya zahir solatlah, bila duduk dengan orang mukmin solat. Balik sendiri-sendiri tak solat. Dan kalau mereka mendirikan solat sekalipun, qamu kusala. Okey, mereka mendirikan dalam keadaan malas. Okey. Mereka jadi macam buat endah tak endah. Okey. Ini sifat orang munafik sebenarnya. Okey, sifat orang munafik. Sebab tu Allah Taala mencela mereka di dalam surah Al-Baqarah terlalu banyak. Okey. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufah lakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini kata mereka. Apabila orang munafik ni berjumpa dengan orang yang beriman, dia kata apa? Amanna. Kami beriman. Kami beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi apabila mereka ni kembali kepada syaitan mereka, okay, sebahagian ulama nafsirkan syaitan ni sebagai ru'asaul munafiqin. Ini ketua-ketua, kepala-kepala orang munafik ataupun geng-geng musyrikin yang munafik lah. Okey. Bila dia balik kepada geng-geng mereka, maka mereka kata, kami tak main-main, kami tak beriman pun sebenarnya dengan Muhammad tu, kami main-main saja. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya memperolok-olokkan mereka saja. Okey. Apa Allah balas setelah itu? Allahu yastahzi'u bihim. Sebenarnya Allah yang memperolok-olokkan mereka. Allah yang bermainkan mereka. Okay. Syekh Nawawi Banten Al-Jawi dalam kitab beliau Tafsir Marahil Labid. Ini tafsir beliau sendiri. Ketika beliau menafsirkan ayat tersebut, yang ini Allah yastahzi'u bihim. Allah memperolok-olokkan mereka. Apa maksudnya? Apa rupa Allah memperolok-olokkan mereka itu? Kata Syekh Nawawi Jawi, di akhirat nanti ketika mana orang munafik ni sudah masuk dalam neraka, okay, mereka akan nampak pintu neraka tu terbuka dan mereka akan nampak ahli syurga di atas. Ahli syurga pun akan nampak mereka di bawah. Maka seolah-olah macam ada satu bentuk pengharapan lah untuk orang munafik ni nak masuk syurga. Jadi mereka pun panjatlah bukit gunung ganang yang ada dalam neraka tu untuk sampai dekat pintu tu. Bila dah sampai dekat pintu tu pula tertutup. Pintu tu tertutup, maka mereka kembali ke bawah. Nampak tak betapa sadisnya keadaan mereka tu yang Allah Ta'ala buat dalam neraka nanti. Jadi sebenarnya siapa yang mempermainkan siapa sebenarnya? Okay, sebab tu Allah kata Allahu yastahzi'u bi. Sebenarnya Allah yang nak mempermainkan mereka. Bukan kalian pun yang nak permainkan. Siapa kalian nak mempermainkan agama Allah Ta'ala? Okay, itu kata Allah Ta'ala. Baik. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada ayahnya tentang perkataan sahun dalam ayat ini. Apa yang dimaksudkan dengan sahun? Adakah mereka, apa yang dimaksudkan dengan mereka yang lalai? Okey. Allazina hum an salatihim sahun. Okey, ayat tu. Bukankah setiap dari kita tidak terlepas daripada kelalaian kita ketika solat? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, innama huwa idha'atul waqt yaluhu hatta yadhi'al waqtu. Jadi ketika mana Allah Ta'ala menyebutkan siapakah yang lalai tu, allazina hum an salatihim sahun, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ayat tu. Yang mana mereka tu lalai mengenai solat mereka. Jadi anak kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni, okey, tertanyalah, bukankah kita ni manusia biasa ni kalau dalam solat tu kadang-kadang yalah ada waktu kita taklah fokus atau pada solat sangat sebab kita ni orang yang mana hati kita dengan dunia ni masih bertakluk lagi. Kita ni masih lalai kan. Dalam solat pun duk teringat kejap lagi bazar nak beli apa, malam ni nak iftar kat mana. Dan waktu solat tu lah teringat, saya pun tak siap lagi dah. Sebagainya lah. Bila tengok solat tu dah nak mai semua mula. Jadi itu satu bentuk kelalaian lah kalau nak ikutkan, betul tak? Okay. Maka anak kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni pun tertanya, bukankah kita semua orang solat macam tu? Maksudnya ada orang yang
majoriti kita ni solat terfikir juga perkara yang tidak memperbitkan solat. Maka adakah kita semua ini dianggap sebagai orang yang tercela, orang yang Allah Ta'ala cela? Kalau macam tu, berapa orang je yang solat dalam keadaan Allah tak cela? Ni tanda tanya yang dibawakan oleh Sayyidina Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun berkata, maksud sahun kat sini adalah apa? Mereka yang membazirkan waktu, tidak jaga waktu solat. Okey? Mereka ni lalai, yalhu hatta yadhi'al waqt. Mereka ni lalai sehingga apa? Sehingga waktu solat tu dah nak habis. Maksudnya mereka ni melibatkan apa? Melibatkan orang yang sengaja menangguh-nangguhkan solat. Okay, seperti mana yang Ibn Abbas kata tadi tu. Okay. Maka orang ni lah yang Allah Ta'ala celah. Okay, jadi sebab tu dalam ilmu fiqh, okay, dalam masalah waktu solat ni kita ada waktu yang kita panggil waktu istihbab ataupun waktu sunat. Kemudian dia ada waktu yang kita panggil jawaz bila karaha, iaitu waktu harus tanpa makruh. Kemudian kita ada waktu jawaz bil karaha, iaitu jawaz dalam keadaan harus, dalam keadaan makruh. Kemudian kita ada waktu yang kita panggil waktu tahrim, waktu yang haram ni. Waktu haram ni bukannya maksud bila dah sampai waktu tu jangan solat, tak. Solat wajib juga, tapi disebabkan dah lewat sangat, tetap dianggap berdosa. Okey. Tapi kalau tak solat, dapat dosa tinggal solat lagi besar. Okey. Jadi itu satu bentuk, orang kata apa? Bentuk kelalaian dalam solat. Yang ini yang Allah Ta'ala cela. Okey. Jadi kita solat ni, at least orang kata KPI seorang Muslim ni, solat 5 waktu dia kena jaga. Itu KPI seorang Muslim secara at leastnya. Maksudnya rukun Islam yang 5 tu. Okey. Syahadah semua orang ada kan. Solat, puasa, zakat dan siyam, berpuasa, haji tu ya. Ni KPI yang kita kena jaga. Jadi sebabkan kebiasaannya kita ni dengan solat lah hariannya, bukan yang tu yang kita kena jaga. Okey, kena jaga sebaiknya. Ni kadang-kadang kita ni mungkinlah tak mampu nak berzikir terlalu banyak, tak mampu nak baca Quran banyak, tak mampu ni, tak mampu tu atas sebab kesibukan dunia dan sebagainya. Tak apalah. Sekurang-kurangnya alal aqal, okey, sekurang-kurangnya kita jagalah solat kita di awal waktu. Dan solat kita tu pula kita berkualiti. Okay, sebaik-baiknya ialah solat berjemaah lah. Itu sebaik-baiknya. Bahkan diriwayatkan oleh sebahagian ulama salaf, yang mana seandainya seorang itu tidak direzekikan untuk solat berjemaah, maka tu disebabkan ada dosa yang dia buat. Dia jadi seolah bala. Okay. Bahkan ada banyak para sahabat yang mana apabila mereka tertinggal je pahala solat jemaah ni, mereka cuba nak menggantinya sedekah. Kalau Rasulullah jawab, sedekah pilah, mafhumnya lah, sedekah pilah banyak mana sekalipun, takkan sama dengan pahala yang mana ada dalam solat berjemaah. Okey, itu nak kata banyaknya pahala solat. Sebab itulah Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran, beliau berdoa macam mana? Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimus salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nampak? Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikanlah aku muqimus salah, di kalangan orang yang menunaikan solat, mendirikan solat, wa min dhurriyyati, dan juga di kalangan zuriat-zuriatku, di kalangan anak-anakku. Rabbana wa taqabbal du'a, dan Tuhanku, moga-moga engkau menerima doa ni. Okey, ni salah satu perbahasan yang mana kalau kita tengok dalam buku ni, hanya ada lebih kurang satu helai saja ataupun 2 muka surat. Okey. Jadi bab-bab dalam buku ni seperti yang kita sebutkan ada lebih kurang 101 bab, cuma dia ringkas dan padat. Jadi kalaulah kita rasa macam kita nak satu buku yang mana dia pendek, okey, maksudnya isinya tu mudah, kita nak tanda, okey, aku dah baca bab ni, aku dah baca bab ni, aku dah baca bab ni. Ni antara buku yang saya cadangkan lah. Okey, mengapa Allah mencela orang yang solat. Dan buku ni juga dia seolah bila kita sebut dia banyak bab cuma pendek, dia membuatkan kita ni jadi kurang malas nak baca. Sebab apa? Sebab habis dah satu bab. Jadi cepat dan kita rasa macam nak tambah lagi. Dan setiap bab tu bab yang berbeza. Jadi maksudnya kita boleh dapat
101 perbahasan yang berbeza-beza berdasarkan ayat Al-Quran. Jadi dengan satu buku saja kita boleh dapat banyak maklumat sebanyak tu. Okey. Jadi karangan dan penulisnya pula bukan penulis yang calang-calang. Okey, makruf bahawa beliau ni merupakan antara pakar lah dalam ilmu hadis di Malaysia ni, iaitu Dr. Ahmad Sanusi Azmi hafizahullah taala wa ra'ahu, yang sekarang ni menjawat jawatan selaku pensyarah di USIM lah. Okey. Baik. Jadi saya rasa setakat itu sajalah untuk perkongsian saya pada tengah hari ini. Jadi kalau yang berminat untuk membuatkan pembelian, okey, boleh tekan link yang ada di bio tu. Okey. InsyaAllah sama-sama kita manfaatkan bulan Ramadan kita dengan tadabbur Al-Quran. Okey, buku ni base-nya ialah tadabbur Al-Quran. Jadi untuk bulan Ramadan sangat sesuai lah ada buku ni. Okey, sebab ulama memberi perumpamaan antara orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan faham dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak faham, seperti orang yang mana membaca buku dalam keadaan ada lampu. Okey. Orang yang mana mempunyai kefahaman dan baca Al-Quran, dia seolah baca satu benda dalam keadaan ada lampu, ada cahaya. Orang yang baca dalam keadaan tak ada kefahaman, sekadar baca sajalah tapi tak faham. Okey, dia tak nampak apa. Maka pahala membaca Al-Quran dalam keadaan kita memahami lebih lagi daripada baca Al-Quran dalam keadaan tidak memahami. Jadi sebagian kita ni mungkinlah orang awam tak mampu nak baca kitab tafsir, maka kita bacalah buku macam ni yang mana ilmuan kita sendiri, pakar dalam bahagian Al-Quran dan Sunnah sendiri mengeluarkan tadabbur-tadabbur yang sesuai untuk kita mengambil iktibar bagi ayat-ayat Al-Quran yang tertentu. Dan mudah pula, bahasa yang digunakan bahasa yang mudah difahami. Tidak digunakan dalam bahasa yang terlalu akademik, bahasa ilmiah tak. Dia bahasa santai. Jadi kalau rasa kita nak mentadabbur Al-Quran dengan cara yang mudah, dengan cara yang ringkas, saya sarankan untuk belilah buku Mengapa Allah Mencela Orang yang Solat. Okay. Dan isu-isu semasa juga terbabit dalam buku ni. Antara salah satu bab yang menarik ialah apa? Antara bab yang menarik saya nampak tadi ialah berkenaan dengan fake profile, tanda hati yang sakit. Dalam masalah orang yang kita main Facebook ni, ada yang guna fake account ataupun fake profile dengan niat apa? Dengan niat nak komen tanpa ada adab, komen nak menimbulkan perbalahan. Jadi ini pun merupakan tanda-tanda orang yang mempunyai hati yang sakit. Okey. Itu kata Dr. Azmi lah, Dr. Sanusi lah. Jadi kalau nak melihat perbahasan lebih lanjut, boleh beli buku ni, tekan link di link yang ada di bio. Okey. Itu sajalah untuk perkongsian pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.